Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih. Kamu akan dimatikan mengikut cara kehidupan kamu. Kalau di rumah kamu ada minibar, pagi kamu tunggang arak, petang kamu tunggang arak, kamu berjumpa dengan kawan-kawan, kamu minum arak, kamu bangkit di mahsyar nanti dalam keadaan mabuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sempat bertaubat, ingat orang-orang yang minum arak, ingat di dunia orang boleh lindung kamu. Kamu ada jawatan, kamu ada kekayaan, kamu boleh minum sesuka hati sampai dalam rumah kamu ada arak, orang lindung kamu. Di mahsyar di akhirat kamu tidak akan dipanggil dengan gelaran-gelaran kamu. Tidak 10 sen pun duit yang dimasukkan oleh ahli keluarga kamu pada hari kematian kamu. Lahir dalam keadaan seorang, dibangkitkan di mahsyar seorang. Siapa tolong kamu? Pada malam ini kita berada di atas dunia. Bumi yang tuan-tuan tengok ini akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, dan tidak berbaki sekeping tanah, sejengkal tanah, satu objek pun daripada muka bumi ini untuk dibawa ke akhirat nanti setelah berlakunya hari kehancuran, iaitulah hari kiamat. Nabi Adam manusia pertama. Tempoh kita malam ni sehingga ke Nabi Adam tidak melebihi 50,000 tahun. Itu tempoh dia. Tidak melebihi 50,000 tahun. Kita sampai ke Nabi Adam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, Sayyiduna Adam alaihissalam. Dan manusia ialah makhluk yang terakhir yang Allah cipta. Manusia, makhluk yang paling akhir. Sebelum manusia, 1 bilion tahun sudah ada makhluk. 2 bilion tahun sudah ada makhluk. 3 bilion tahun sudah ada makhluk. Antara makhluk yang sudah wujud bilion-bilion tahun yang dulu adalah malaikat. Syurga, neraka yang telah pun siap diciptakan oleh Allah. Titian sirat telah pun siap. Bidadari telah pun ada malam ni. Bukan dalam masjid ni lah. Belakang tu bukan bidadari. Itu manusia yang di dunia lagi. Bilion tahun dulu dah ada makhluk termasuk angkasa lepas. Sebab itu galaksi Bima Sakti dan galaksi-galaksi lain telah wujud lebih 5 bilion tahun dulu. Subhanallah. Kita merdeka pun baru 60 lebih. Bumi ini sudah terlalu lama sehinggalah Nabi Muhammad diutuskan dan Nabi bagi tahu tiada lagi rasul selepas ini, kalian umat akhir zaman. Itu akhir zaman. Tiada Nabi dan umat ini diuji dengan 2 perkara yang paling besar. Yang tidak diuji kepada umat-umat lain. 2 perkara yang paling besar tidak diuji kepada umat-umat lain sehingga malam ini 17 November 2023 2 perkara ini belum berlaku.
ia sangat ditakuti. Sehingga sesiapa yang mati sebelum dua perkara ini, mereka telah pun berlepas dari dua benda besar dan mereka beruntung dari sudut itu. Siapa yang mati sebelum melihat dua perkara ini, beruntung dan selamat daripada fitnah dua benda itu. Yang pertama, munculnya Dajjal, la'natullah alaih, nas'alullah as-salamah. Dan yang kedua, berlakunya kiamat. Dua-dua belum berlaku. Ada kemungkinan ke yang dalam masjid ini semua akan melihat dua benda ni? Wallahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah untuk Allah selamatkan kita daripada dua fitnah dan dua keadaan yang mencabar ini. Apabila Nabi Muhammad yang terakhir, Rasul yang terakhir, Nabi sebut, La nabiyya ba'di, selepas aku tiada Rasul. Kalian, sebahagian dari kalian akan menyaksikan peristiwa kehancuran alam, bukan bumi saja. Sebahagian kalian akan menyaksikan peristiwa kehancuran alam. Waktu bumi terbelah, gunung ganang berhamburan seperti kapas dan debu, dan ketika bintang-bintang berguguran, sebahagian kalian akan menyaksikan perkara itu. Dan sesiapa yang menyaksikan kiamat, ketahuilah dia adalah kafir yang akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sesiapa yang menyaksikan peristiwa kiamat, ketahuilah dia adalah kafir yang akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Kalau tuan-tuan pernah dengar kehidupan pada zaman Dajjal keluar, itu pun sudah tak boleh dibayangkan oleh akal kesukarannya. Akal tak boleh bayang kesukaran hidup pada zaman Dajjal. Kerana Dajjal meranggut iman untuk diberikan dunia yang mewah kepada orang yang bagi iman kepada dia. Siapa bagi iman, Dajjal berikan dunia dan kemewahan. Dunia, bagi dunia. Diberikan makanan, diberikan minuman, diberikan emas dan perak. Dan bayarannya adalah iman. Paling sukar ketika kemunculan Dajjal, sikit ya, sebelum tajuk mahsyar ni. Dia tajuk mahsyar 8 jam. Saya selalu ceramah selalu. Pernah masuk dalam TV, dia 8 jam. Saya tak tahulah tuan-tuan tahan ke? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 pagi. 4 pagi. Malam ni trailer je. Itu kan sebutan trailer. Dia punya mukadimah filem mahsyar. Trailer je, dia takkan ceramah penuhnya. Sangatlah panjang. Yang paling sukar sekali ketika kemunculan Dajjal, 3 tahun sebelum dia keluar, bumi tanpa minuman, tanpa makanan. Keseluruhan bumi. Utara, selatan, barat, timur. 3 tahun. Kurang makanan dan minuman. Kurang makanan dan minuman. Hari pertama Dajjal keluar, totally setitis air pun tidak ada.
Soalan, berapa lama bumi ini, utara, selatan, barat ke timur, Bentong ke Kuantan, Perlis ke Johor, satu muka bumi Allah tanpa makanan dan tanpa setitis air? Jawapannya lebih kurang tempohnya 400 hari. Akal kita berhenti. Nabi sebut 40 hari. Hari pertama seperti setahun panjangnya. Keseluruhan seperti 400 hari panjangnya. Dia punya tempoh. Umur Dajjal menyebarkan kerosakan dan menyebarkan kekufuran di atas muka bumi Allah. Bila 400 hari, masa itu sahabat tanya orang beriman, apa makanan mereka? Nabi jawab, orang beriman bukan fasik, bukan munafik, hanya orang beriman. Hanya orang beriman. Makanannya sepanjang tempoh itu adalah zikrullah, zikir. Setiap kali berzikir, kenyang. Sehinggalah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Satu cerita tentang Dajjal, cerita Dajjal 2,5 jam, 3 jam. Satu saja episod Dajjal membuatkan akal kita berhenti. Macam mana nak hidup? Maka ketahuilah umat Nabi Muhammad sekalian, cerita mahsyar 1,000,000 kali, 1,000,000 kali lebih mencabar daripada cerita Dajjal. Kehidupan mahsyar 1,000,000 kali lebih susah daripada fasa kemunculan Dajjal. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hanya mukmin yang kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan selamat dalam setiap episod percubaan itu. Kita malam ni di alam dunia, tanda besar kiamat belum muncul. Tanda kecil kiamat sudah hampir habis. Tanda besar kiamat yang pertama belum muncul. Tanda kecil kiamat hampir habis. Habis tanda kecil kiamat, keluar tanda besar kiamat. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Di zaman apakah yang kita akan hidup nanti? Saya, Wadi Anwar, tuan-tuan B, C, D, E, F. Malam ini kita tidak tahu umur kita akan dipanjangkan oleh Allah sampai ke zaman siapa. Zaman Imam Mahdi kah kita hidup kemudian mati? Zaman Dajjal kah kita hidup kemudian mati? Zaman Nabi Isa kah kita hidup kemudian kita mati? Ataupun setelah Dajjal mati, Imam Mahdi wafat, Nabi Isa wafat, muncul dan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Kita hidup pada zaman tu. Wallahu a'lam. Panjang lagi. Masih panjang. Masih panjang. Masih mencabar. Kesemua kesusahan dan kesukaran itu akan dapat ditempuhi insya-Allah oleh orang-orang yang beriman. Akan dapat ditempuhi, lulus oleh mereka-mereka yang beriman dengan iman yang sempurna.
Cukup solat mereka, menjadi ibu yang baik, ayah yang baik, menjadi anak yang baik, tidak mengambil hak dan harta orang, jaga semua ni, insya-Allah jadi mukmin yang baik. Semua ujian itu akan berjaya ditempuhi dengan selamat, insya-Allah. Keseluruhan ujian dan kepenatan itu, kesusahan itu akan kita tempuh hari demi hari, tahun demi tahun, kurun demi kurun, selepas 1000 tahun, 100,000 tahun, 1,000,000 tahun. Akhirnya, wallahu a'lam, 1,000,000 tu saya buat contoh. Akhirnya, kita ramai-ramai ni insya-Allah, kita akan bertemu senyum dalam keadaan mampu mengukirkan senyuman, dalam keadaan mampu mengeluarkan tutur kata waktu tu, berehat sebentar, iaitulah ketika mana kita semua dihimpunkan di Telaga Kautsar. Tu dah habis timbang dah tu. Dah habis zaman Dajjal, dah habis zaman Ya'juj wa Ma'juj, sudah habis peristiwa kiamat. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, kemudian bangkit semua makhluk, kemudian menuju kepada mahsyar. Ditimbang seorang demi seorang. Habis ditimbang. Yang mana sudah habis, sila berehat ke Telaga Kautsar. Kamu sedang ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu bersalam dengan Nabi. Ketika itu bersua muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu manusia mula mengukirkan senyuman. Ketika itu manusia mula rehat. Ketika itu manusia mula bercakap-cakap, menunggu-nunggu ahli keluarganya, seperti yang diceritakan secara detail oleh Allah. Allah Ta'ala cerita, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Selepas setiap orang dipanggil, seorang demi seorang, seorang jadi panggil. Tuan-tuan, malam ni kalau seorang dipanggil, ditayangkan benda apa yang dia buat selama setahun. Nescaya dia tidak lagi kelihatan di bandar Kuantan ni selama-lamanya. Malu. Setahun je tayang benda yang dia buat. Termasuk saya dan kita semua. Setahun saja. Bila dah habis timbang, dia pun ambil buku dengan tangan kanan. Allah yang mengizinkan tangan kanannya diangkat. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Apabila Allah mengizinkan untuk beliau mengambil keputusan hidup, sama ada menjadi warga negara syurga yang terhormat, ataupun Allah mengizinkan tangan kirinya untuk mengangkat dan menjadi warga negara neraka yang terhina. Ambil buku amalan, keputusan ahli syurga, tangan kanan. Dia ditimbang, disoal satu persatu. Kamu buat apa hari pertama, hari yang kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. 365 hari diselak satu persatu. Allah sebut lagi dalam Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekiranya kebaikan itu sebesar zarah pun, kamu akan melihatnya. Kamu keluar, kamu tutup satu Swiss. Tutup satu Swiss masjid itu akan ditimbang di padang mahsyar. Kamu pergi meja kawan kamu, kamu ambil sebiji coklat, masuk dalam mulut, itu akan dikira oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebesar zarrah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati dengan hak orang lain. Hati-hati dengan hak orang lain. Jangan sebarkan aib orang lain. Jangan lemparkan tuduhan kepada orang lain. Jangan musnahkan maruah orang lain. Kerana kalau kamu mati syahid sekalipun, Allah tak akan izinkan kamu masuk syurga sehingga orang yang kamu zalimi itu maafkan kamu. Hati-hati. Hutang orang, hati-hati. Hutang orang, hati-hati. Bayar. Ini zaman orang tak bayar hutang. Ini zamannya. Manusia tak kisah dengan hutang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan. Kemudian kiamat. Kemudian Allah mengarahkan malaikat yang bernama Israfil. Tuan-tuan pergi pantai, ambil pasir, segenggam pasir. Segenggam pasir di sebelah tapak tangan kita, lebih kurang jutaan butiran pasir. Bilangan malaikat lebih banyak daripada bilangan butiran pasir di seluruh lautan. Malaikatullah, makhluk Allah yang paling ramai, yang bernyawa. Makhluk Allah yang bernyawa, yang paling ramai, malaikat. Semua ini paling ketua yang paling besar 4 orang. Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut ataupun Izrail. Salah seorang ketua malaikat ini Israfil. Antara tugas Israfil tiup sangkakala. Nabi pernah sebut, Nabi pernah cerita, aku melihat Israfil. Aku, Rasulullah, melihat Israfil. Jarak telinga ke bahunya, bukan macam telinga saya. Wallahu alam bentuknya macam mana. Jarak telinga ke bahunya mengambil masa puluhan tahun perjalanan. Kita, tuan-tuan jangan risau. Di padang mahsyar, semua makhluk tuan-tuan akan lihat. Kata teringin tengok Ustaz. Tunggu. Kesemua malaikat akan dimatikan oleh Allah pada hari kehancuran alam, termasuk ke semua manusia, termasuk ke semua binatang, termasuk ke semua jin, termasuk ke semua syaitan, iblis dan para malaikat kesemuanya. Mati. Mereka dimatikan setelah dicabut nyawa oleh satu orang malaikat yang bernama Malakul Maut. Wallahu alam macam mana malaikat maut menjalankan tugasnya. Sehingga akhirnya yang kekal di atas alam ini Malakul Maut. Allah Ta'ala berkata dalam keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Siapa yang berbaki wahai Malakul Maut dalam keadaan Allah maha tahu. Malaikat maut jawab, baqitu ana, wa baqita antal hayyul ladzi la yamut.
Berbaki aku dan berbaki kamu, Tuhan yang maha hidup yang tidak mati. Mut ya malakal maut. Matilah kamu wahai malaikat maut. Selepas malaikat maut mati, mengikut satu pendapat yang merupakan makhluk bernyawa terakhir dimatikan oleh Allah di dalam wujud ini. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala kembali kepada masa dan keadaan sebelum Allah menciptakan seluruh alam ini. Lalu Allah bertanya, limanil mulkul yaum? Hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Tidak ada yang berjawab. Tidak ada sultan yang menjawab. Tidak ada raja yang menjawab. Tidak ada presiden yang menjawab. Tidak ada perdana menteri yang menjawab. Sebab kesemuanya makhluk, kesemuanya lemah. Yang maha hidup, yang maha kaya berkuasa, Allah Jalla Jalaluh. Lalu Allah jawab, lillahil wahidil qahar. Kerajaan dan kekuasaan hanya milik Allah, al-wahidil qahar. Allah Maha Esa, al-qahar, satu-satunya yang maha berkuasa. Sebab tu kita, pergantungan kita kepada yang paling berkuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Paling berkuasa. Itu pergantungan kita. Tak ada makhluk boleh mendekati kamu sebesar apapun kuasa dia. Sebesar apapun kuasa dia, dia tak boleh menghampiri kamu. Kecuali dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Ni duk muqaddimah lagi tau. Panjang mahsyar itu panjang. Mahsyar itu panjang. Allah hidupkan Israfil. Selepas meninggal, semua mati yang bernyawa, termasuk para malaikat. Allah hidupkan Israfil. Pertama, sebab Sayyidina Israfil satu-satunya malaikat yang mempunyai alat untuk berlakunya kiamat. Alat itu dipanggil sur. Alat itu dipanggil sur, sangkakala. Bentuknya seperti tanduk. Besar mana sur itu? Nabi kata, aku pernah melihat Israfil memegang sur itu. Telah pun diletakkan sur itu di mulutnya. Kepala Israfil telah sedang dan telah didongakkan ke langit. Sekarang, daripada zaman Rasulullah, sedang menunggu arahan Allah. Unfukh ya Israfil, tiup sangkakala itu wahai Israfil. Alat itu ada pada Israfil alaihi salam. Allah hidupkan Israfil ni selepas sangkakala yang pertama, satu tempoh, wallahu a'lam berapa lama. Selepas ditiup sangkakala yang pertama untuk satu tempoh, berapa lama wallahu a'lam. Ada pendapat yang disebut oleh para ulama, pendapat A, B, C, yang tu jadi lagi panjang. Ketika itu, kata sebahagian para ulama, ketika itulah Allah membina mahsyar. Malam ini, 17 November 2023, Titi Sirat ada ke belum? Ada. Telaga Kausar ada ke belum? Ada. Syurga ada ke belum? Ada. Mahsyar? Belum.
Selepas ditiup sangkakala yang pertama, Allah wujudkan bumi yang namanya mahsyar. Kata Rasulullah, ardun bayda afra naqi. Bumi itu rata, tanpa bukit, tanpa gunung, tanpa sungai, tanpa tasik, tanpa laut, tanpa rumput, dan tidak ada gaung. Ia adalah bumi yang rata. La ma'lama li ahadin. Allah sebut, la tara fiha iwajan wala amta. Kosong. Sebab apa kosong? Sebab nak letak makhluk yang ramai. Siapa lagi makhluk yang nak diletakkan di mahsyar? Ke semua manusia, ke semua jin, ke semua syaitan, ke semua binatang. Dan ke semua malaikat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan bayangkan manusia sahaja. Hari ini 2023, belum manusia dulu. 2023 ada 8 bilion. 8 bilion manusia yang hidup 2023, kalau berdiri di Semenanjung, Perlis sampai ke Johor, tak muat. Berdiri. Tuan-tuan nampakkah yang berdiri di Kuantan ni? Nampakkah yang berdiri di Sungai Petani? Nampak? Jauh. Malam ni baru 150 meter. Saya dah tak nampak dah muka yang di belakang sekali. Tak nampak. 150 meter. Baru 3-4 ribu orang. 8 bilion. 8 bilion yang 2023. Belum lagi 100 tahun lepas. Belum 200 tahun lepas. Belum 1000 tahun lepas. Belum. Subhanallah. Subhanallah. Kisah yang begitu panjang. Kisah yang begitu panjang. Dalam keadaan yang ramai begitu. Kesemuanya menanti hukuman daripada Allah. Kesemuanya menantikan untuk Allah memulakan pertimbangan. Dihimpunkan manusia di mahsyar, kata Nabi, hufatan uratan ghurla. Hufatan tidak berselipar, uratan majoriti mereka tidak berpakaian seutas benang pun. Ghurla, dalam keadaan tidak dikhatankan. Yang mati dalam keadaan minum arak, dibangkitkan dalam keadaan mabuk, berjalan ke mahsyar, terhoyong-hayang, di tangannya masih memegang botol arak. Yang mati berjihad fi sabilillah, mati dalam keadaan berlumuran darah, launuhu, warnanya warna darah, rihuhu rihul misk, baunya bau wangi. Nabi kata yang mati dalam keadaan mengerjakan umrah ataupun haji, bangkit dalam keadaan ihram sambil menyebutkan labbaik Allahumma labbaik. Ini yang suasana di mahsyar. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, mereka bangkit dalam keadaan majoritinya telanjang tanpa seutas benang. Apakah laki-laki tidak melihat kepada aurat orang perempuan ketika itu? Nabi kata, ya Aisyah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni.
Semua orang dalam keadaan ketakutan dan risau pada hari itu. Tak sempat nak tengok kanan dan kiri, depan dan belakang. Termasuklah apabila mereka berselisih dengan ayah kandung mereka. Apabila mereka berselisih dengan suami mereka, berselisih dengan anak yang mereka sayang. Allah sebut dalam Quran, hatta sehingga mereka berselisih dengan sanak saudara dan orang mereka sayang pun, mereka takkan berpaling, bersapa dan melihat orang itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua orang sibuk. Ya, ribuan tahun dia tidak melihat ayah dia. Ya, dia rindu dengan ayah, dengan anaknya. Dia rindu dengan abang dan kakaknya. Tapi waktu dia tengok di mahsyar, dia kata, kamu hal kamu, aku hal aku. Pak mahsyar. Semua orang menempuh perjalanan yang jauh. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak bangkit di mahsyar dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktsaruhum alayya salatan. Yang paling hampir, orang yang paling hampir denganku di hari kiamat ialah yang paling banyak di kalangan kalian berselawat kepada aku sallallahu alaihi wasallam. Beli tasbih, letak dalam poket. Tasbih digital ke, tasbih tradisional tu ke, beli tasbih. Mulalah berzikir, mulalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita duduk dengan jarak dengan Nabi 1 kilometer pun dah tak nampak dah. Oh, 1 kilometer dah tak nampak. Luas mana mahsyar? Berapa trilion kilometer luas mahsyar? Trilion kilometer luas mahsyar. Kenapa Ustaz sebut trilion? Sebab Allah sebut dalam Quran, wa idzal wuhushu husyirat. Dan di hari kiamat kami hidupkan semua binatang, termasuk burung-burung yang berterbangan dulu di bumi. Lalu kesemuanya dihimpunkan di mahsyar. Lembu saja tuan-tuan, lembu saja berapa bilion, lembu saja. Belum lagi ribuan jenis binatang lain. Giliran kita nombor berapa? Giliran kita Muhammad bin Ismail, ni kita ni. Ahmad bin Yusuf. Kita ni giliran yang keberapa yang akan dipanggil nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang bukan Islam disebabkan terlalu kecewa, pasrah, putus asa, hilang harapan, tiada pergantungan dengan Allah, minta untuk dihumbankan masuk ke dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Wala'iyadzubillah. Sebab dah terlalu sengsara di atas mahsyar dan dia tak tahu di dalam neraka tu jutaan kali lebih sengsara di atas mahsyar. Apabila rasul-rasul tidak berani bercakap di mahsyar, termasuk presiden-presiden para rasul, ahli majlis presiden para rasul, lebih kurang macam itulah Nabi, rasul-rasul ulul azmi.
Nabi Musa tak mahu bercakap. Nabi Ibrahim tak mahu bercakap. Nabi Nuh tidak mahu bercakap. Nabi Adam tidak mahu bercakap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya dengan kemampuan Rasulullah, kedudukan Rasulullah sebagai makhluk yang paling disayangi oleh Allah, pemilik alam ini, Jalla Jalaluh. Nabi pun bangun, sujud di bawah arasy. Kemudian Allah perintahkan, wahai Muhammad, ni cerita mahsyar. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Berilah syafaat. Buatlah apa-apa permohonan. Nescaya permohonan kamu akan dimakbulkan. Nabi bangun. Nabi dongak kepala. Nabi kata, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Tak berbaloi lagi untuk kita mengingati Rasulullah. Apakah tidak lagi cukup berbaloi untuk kita menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa lama tempoh di mahsyar bila Allah bagi izin untuk bercakap, bila Allah bagi izin untuk berkata-kata, bila Allah izinkan satu makhluk saja di mahsyar untuk berdoa, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun, Nabi dongak kepalanya, Nabi kata, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa bangganya kita, betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak pernah ada perasaan rindu dan kasih dengan Nabi. Malam ni semua orang boleh semak diri masing-masing. Berapa banyak dan di mana takkah rindu dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikir 5 minit, duduk seorang-seorang. Takat mana rindu dengan Nabi? Tanya hati, lalu hati akan menjawab, tidak ada satu zarrah pun merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada kita. Kamu tak kenal Nabi, Nabi tidak kenal kamu. Kamu tak kasih kepada Nabi, tetapi Nabi mengasihi kamu sallallahu alaihi wasallam. Sementara ada nafas, sementara masih hidup, berdoa dengan Allah SWT untuk dikurniakan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikurniakan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditiup sangkakala yang kedua, manusia mula bangkit. Tuan-tuan bayangkan alam ketika itu, ditiupkan sangkakala yang kedua, seorang bangun. Antara makhluk pertama yang bangun adalah bernama Muhammad ibn Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dia bangun, Nabi sebut, kemudian Nabi melihat Ibrahim alaihissalam juga sedang bangun sambil mengibas-ngibaskan pakaiannya. Menuju ke mana semua orang? Menuju ke mahsyar. Antara kumpulan manusia pertama yang bangun awal adalah mereka-mereka yang dikebumikan di Baqi', Madinah Munawwarah, Baqi'ul Gharqad. Maka boleh berdoa kepada Allah untuk dimatikan di bumi Madinah, insya-Allah. Yang dikebumikan di Baqi', mereka dibangunkan awal menuju ke mahsyar. Majoriti tanpa pakaian. Majoriti tanpa slipper, kasut. Dan majoriti dalam keadaan tidak dikhatankan. Dan bayang, sanjang semua.
Bila bangun, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Bagaimanapun cara dan keadaan kamu mati satu ketika dulu, Allah akan menghimpunkan tulang belulang. Allah yang himpunkan. Kembalikan tulang belulang yang telah hancur, yang telah dimakan bumi, yang telah berserakan di atas angin. Allah himpunkan. Allah arahkan tulang belulang itu untuk datang duduk setempat. Seperti mana yang dilihat dengan mata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dilihat oleh seorang manusia yang bernama Uzair. Dalam Quran disebut Uzair. Uzair ni seorang wali besar. Dia melihat bagaimana proses penciptaan. Allah Ta'ala tunjuk depan dia. Kita pun bangun. Ada orang bila dia bangun, tetapi mereka adalah kumpulan yang begitu sedikit, di mana ada kenderaan di sebelahnya. 3 cara untuk sampai ke mahsyar. Ada 3 cara keadaan manusia untuk sampai ke mahsyar. Semua para nabi dan rasul, termasuk orang-orang mukmin, orang biasa yang beriman. Orang-orang biasa yang beriman, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia tak mati syahid, tapi dia beriman. Dia juga akan menaiki kenderaan menuju ke mahsyar. Duduk atas kenderaan, duduk saja. Di atas kenderaan, naik kenderaan. Kenderaan apa? Wallahu a'lam. Tapi Allah nak cerita, Rasulullah nak bagi tahu, dalam keadaan tidak susah. Duduk atas kenderaan, kenderaan itu berjalan. Kamu selisih dengan ayah kamu, kamu takkan tawarkan kepada dia untuk naik. Ya, orang diri masing-masing. Kamu takkan tawarkan. Kamu tawarkan, tak ada tempat. Semua orang akan menyebut, nafsi, nafsi. Semua orang akan menyebut pada hari kebangkitan di mahsyar, nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Kesemua mereka menyebut nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi. Pergi dekat orang lain. Pergi dekat orang lain. Idhabu ila ghairi. Pergi minta tolong dengan orang lain. Kalau Rasul suruh minta tolong orang lain, kita tengok ayah kita nak suruh naik. Itu mahsyar. Itu mahsyar. Sebab tu Nabi sebut kepada anaknya yang paling dia kasih, Fatimah. Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Nabi kata, wahai Fatimah, ayah kamu ini. Rasulullah kata, wahai Fatimah, ayah kamu ini tidak boleh menyelamatkan apa-apa kamu. Kamu mesti beramal dan bertakwa kepada Allah. Ya kamu anak Muhammad. Tetapi yang akan menyelamatkan kamu adalah ketakwaan, iman dan amal soleh kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sebut. Tuan-tuan, naik kenderaan. Yang ni semua kumpulan mukmin. Kemudian yang berjalan kaki. Orang biasa. Kumpulan yang ketiga adalah orang-orang kafir. Kaki di atas, muka di bawah. Kaki di atas naik dua macam tu. Kaki naik dua macam tu, mukanya di bawah. Kalau kita di dunia menghentakkan kaki kanan dan kiri untuk berjalan, di mahsyar nanti orang-orang bukan Islam
menghentakkan mukanya untuk berjalan. Tuan-tuan bayang, hentak muka 5 kilometer. 5 saja. Hancur muka. 5 kilometer, hentak untuk berjalan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah mereka berjalan dengan muka mereka di bawah? Nabi bertanya kepada para sahabat, dulu ketika di dunia, siapa yang membuatkan mereka berjalan dengan kaki? Allah. Maka Allah lah yang akan membuatkan mereka menghentak-hentakkan muka, berjalan di mahsyar dengan muka mereka menuju ke mahsyar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kafir. Itu kafir. Jagalah iman kita semua. Termasuk saya sendiri. Dan kita semua, jaga iman kita. Selalu minta dengan Allah untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Kamu akan dimatikan mengikut cara kehidupan kamu. Kalau di rumah kamu ada minibar, pagi kamu tunggang arak, petang kamu tunggang arak, kamu berjumpa dengan kawan-kawan, kamu minum arak, kamu bangkit di mahsyar itu, esok nanti dalam keadaan mabuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak sempat bertaubat. Ingat orang-orang yang minum arak, ingat. Di dunia orang boleh lindung kamu. Kamu ada jawatan, kamu ada kekayaan. Kamu boleh minum sesuka hati sampai dalam rumah kamu ada arak. Sebab kamu punya jawatan yang tinggi, kamu punya wang yang banyak, orang lindung kamu. Di mahsyar, di akhirat, kamu tidak akan dipanggil dengan gelaran-gelaran kamu. Kamu tak akan dipanggil dengan gelaran-gelaran kamu. Tidak 10 sen pun duit yang dimasukkan oleh ahli keluarga kamu pada hari kematian kamu. 10 sen tak masuk. Lahir dalam keadaan seorang, dibangkitkan di mahsyar seorang. Siapa tolong kamu? Kumpulan yang ketiga, pergi ke mahsyar dengan dihentakkan muka. Akhirnya semua sampai di mahsyar. Sampai di mahsyar bukan duduk begini. Ini ada kipas. Ada aircon, ada kipas, ada bumbung. Bila sampai di mahsyar, sesaknya begini. Tuan-tuan nak tahu sesak di mahsyar? Begini. Sekarang ni dalam masjid, tuan-tuan boleh tak langkah 2 langkah ke hadapan? Boleh. Begitulah Nabi sebut di mahsyar, siapa-siapa yang nak bayangkan kesesakan di mahsyar, al-aqdam fawqal aqdam, kaki di atas kaki, terpijak kaki kawan di sebelah kanan, terpijak kaki kawan di sebelah kiri. Kadang-kala ramai. Sebab ramai. Allah dekatkan matahari. Wal'iyadzubillah. Allah dekatkan matahari. Wal'iyadzubillah. Tapi jangan risau. Orang-orang yang beriman tidak merasakan kepanasan itu. Tak rasa. Kepanasan itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kepanasan dan keperitan itu, Nabi kata, sehingga setiap orang apabila dia berdiri di tempatnya akan berpeluh-peluh, sehingga peluh itu memenuhi ruang kakinya sahaja, sehingga menutup buku lalinya. Ada di kalangan kamu lebih panas dan lebih terseksa ikut
ketakwaan, iman, amal soleh tiap-tiap orang. Lagi fasik orang itu, lebih munafik orang itu, lebih kufur orang itu, lebih jahat orang itu dalam perbuatan dia di dunia, lebih sengsara orang itu. Nabi sebut, ada orang peluh tidak, panas pun tidak, bahkan dia berdiri di mahsyar dalam keadaan tidak merasakan kesusahan. Ada orang berpeluh-peluh, bersakitan, berkesusahan sehingga peluh mencecah ke lututnya. Ada orang peluh itu membentuk banjir di kawasan dia berdiri sehingga mencecah pinggangnya. Ada orang yablughu irquhu, sampai peluhnya itu mencecah lehernya. Dan ada orang Nabi sebut, peluh itu, Nabi letakkan tangannya di sini. Nabi buat macam ni. Nabi sebut, Nabi kata peluhnya di antara mulut dan hidungnya. Nabi buat macam tu. Dan ada orang tenggelam dan bersusah-susah di dalam peluhnya sendiri. Tuan-tuan bayang. Ini kafir-kafir yang kafir-kafir yang begitu zalim kepada orang Islam. Yang begitu zalim apabila memegang jawatan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berenang dalam peluh masing-masing. Kemudian dibiarkan oleh Allah dalam kesusahan itu. 100 tahun. Tuan-tuan bayang, di satu tempat 100 tahun. 200 tahun. 300 tahun. 400 tahun. Ketika itu dihimpunkan mereka-mereka yang di kalangan ulama, dihimpunkan bersama dengan kumpulan ulama. Mereka yang syuhada dihimpunkan bersama dengan kumpulan syuhada. Mereka yang mati dalam keadaan mengerjakan haji dan umrah dihimpunkan bersama kumpulan haji dan umrah. Mereka yang menghafal Quran dihimpunkan bersama ahlul Quran. Waktu kematian di dunia itu tidak boleh dibeli. Tak boleh dibeli. Sekaya apapun kita, hanya Allah yang tahu di mana kamu mati, bila kamu mati, bagaimana kamu mati. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Saya bila sampai hari ini, tuan-tuan, sampai hari ini, saya teringat satu kematian orang yang sangat dekat sebelah rumah saya dulu, berapa puluh tahun yang dulu. Seorang makcik, berapa puluh tahun yang lalu, waktu kita masih lagi sekolah rendah, saya tidur malam dalam keadaan mendengar suara makcik tu membaca Quran. Esok bangun subuh, nak bangun ke sekolah sebab naik bas jauh, pun masih mendengar makcik tu membaca Quran. Bukan dia tak tidur, tetapi dia tidur lewat malam dengan baca Quran. Pagi esok dia bangun awal, memulakan kehidupan dia dengan membaca Quran. Makcik ni orang senang bergaul dengan dia. Orang senang bergaul. Orang suka bawa dia. Sebab dia selalu menggembirakan hati orang lain. Ni yang saya ingat. Tuan-tuan, pada hari kematian dia, saya di kampung itu. Saya di situ. Makcik ni mati pada bulan Ramadan. 1. Selepas berbuka puasa dengan anak-anak dan cucu. 3. Pada malam Jumaat. 4. Ketika sujud sembahyang maghrib pada hari itu. Peristiwa tu sampai hari ini, sampai tadi sebelum ceramah, datang dalam minda saya. Dia lalu peristiwa tu.
Saya kata, apakah kemuliaan Allah sekarang ni kepada makcik tu? Sebab kematian tidak boleh dibeli dan dipilih. Mati bulan Ramadan, selepas berbuka puasa dengan anak dan cucu, pada malam Jumaat, dan pada sujud terakhir solat itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kematian. Kemuliaan cara mati itu akan dibawa untuk berapa ratus ribu tahun di mahsyar nanti. Tiap-tiap orang di kalangan kita. Kemuliaan. Antara yang orang dipuji oleh Nabi SAW, kalau kamu tidak punya ilmu, kamu bukan Nabi dan bukan Rasul, kamu tidak mati syahid, kamu bukan wali, kamu cintai Quran. Tuan-tuan tengok Quran, cintai Quran. Baca Quran walaupun sedikit. Baca Quran. Minta dengan Allah, melazimi Quran. Sebab ahli Quran ini akan dimuliakan oleh Allah di bumi, di barzakh, di mahsyar, sampai dalam syurga. Sampai dalam syurga. Mereka di akhirat disebut ahlullah. Di mahsyar, ahlul Quran tak semestinya yang menghafal Quran. Sekalipun mereka tidak menghafal Quran, tetapi mereka adalah melazimi bacaan Quran, merindui Quran, mengamalkan isi kandungan Quran. Mereka dibangkitkan di padang mahsyar dengan gelaran ahlullah. Apabila nama mereka dipanggil di mahsyar, tidak satu perkataan pun yang perlu dilafazkan oleh mereka, kesemuanya dijawab oleh Quran. Satu-satunya kelompok yang ada peguam bela di padang mahsyar adalah ahlul Quran. Yang mewakili mereka untuk berhujjah di hadapan Allah. Berhujjah ni bukan bertikam lidah, tapi nak membela Tuan dia. Daripada 114 surah, 2 surah yang akan mewakili orang tu. Nama surah itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Bukan suruh baca Baqarah dan Ali Imran tiap-tiap hari. Quran. Lazimi Quran dengan penuh kasih, dengan penuh kerinduan, dengan penuh sayang, dan amalkan isi kandungan Quran. Baca walaupun 1 baris, 2 baris tiap-tiap hari. Jadi ahlullah. Jadi ahlullah. Yang terakhir pada malam ni, jadilah. Saya tak larat lah. 8.40 ni lah. Dah last lah. Lagi 3-4 minit. Saya lancarkan dulu kutipan derma. Bagi dana pembelian peralatan dan membaik pulih masjid UNIPSAS. Kita lancarkan kutipan derma. Akan ada sekarang ni kutipan derma untuk pembelian peralatan di masjid yang tuan-tuan tengok ni, baik pulih, dan juga membaik pulih masjid UNIPSAS. Yang bawa sarung warna ungu tu. Kalau warna lain suruh dia duduk. Takut dia bawa balik rumah pula. Yang sarung ungu tu. Untuk rumah Allah. Untuk rumah Allah. Pihak masjid akan belilah peralatan-peralatan digunakan ni. Yang terakhir sekali, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ialah perkara yang semua orang sudah pun, kebanyakan orang dah tahu, yang dengar ceramah saya tentang mahsyar, kebanyakan kita semua dah tahu
iaitu ada satu kumpulan ibadah mahsyar yang akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu untuk ditimbang amalan mereka. Tidak dibuka buku mereka walaupun satu muka surat. Tidak dibuka dan tidak diperincikan buku amalan mereka walaupun sebaris. Mereka akan terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka itu adalah VIP mahsyar. Adakah mereka ni adalah rasul-rasul? Tidak. Mereka bukan rasul-rasul. Sebab para rasul sendiri akan dipanggil nama, ditimbang amalan-amalan mereka dengan begitu laju. Senang, laju para rasul. Tak ada dosa. Manusia pertama yang dipanggil adalah Nabi Nuh alaihi salam. Manusia pertama dipanggil. Laju je Nabi Nuh dipanggil. Tapi disoal ke tidak disoal? Disoal. Bagaimana contoh soalan itu? Allah Ta'ala tanya, wahai Nuh. Nabi Nuh ni ahli majlis presiden. Presiden para rasul 5 orang. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Ahli majlis presiden itu dipanggil. Lalu disoal, wahai Nuh, hal ballaghta qaumak? Adakah kamu telah sampaikan kepada umat kamu? Maka jawab Nabi Nuh, ya wahai Allah, aku sampaikan kepada mereka. Aku sampaikan dakwah ini kepada mereka, wahai Allah. Lalu Allah Ta'ala tanya, siapa saksi kamu, wahai Nuh? Allah tanya, siapa saksi kamu, wahai Nuh? Nabi Nuh jawab. Tuan-tuan, apa Nabi Nuh jawab? Muhammadun wa ummatuh. Muhammad dan umatnya menjadi saksi kepada aku bahawa aku telah menyampaikan. Allah Maha mengetahui, tapi Allah nak bagi tahu hari itu adalah hari keadilan. Tiada pangkat yang akan menyelamatkan kamu. Tiada harta yang akan menyelamatkan kamu. Tiada jawatan yang akan menyelamatkan kamu. Tiada kemasyhuran yang akan menyelamatkan kamu. Sekiranya kamu dikasihi oleh Allah, kamu selamat. Sekiranya kamu dikasihi oleh Rasulullah, kamu selamat. Yang lain-lain tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan, kumpulan VIP mahsyar ini bukan para rasul. Para rasul pun VIP. Tapi ada satu lagi yang special, satu kumpulan yang special, iaitu umat Nabi Muhammad. Bukan semua, satu kumpulan saja. Bila Nabi pergi berjalan menuju ke ke Telaga Kausar, kumpulan ini pun bangun di belakang Nabi menuju ke sana tanpa dibuka buku amalan mereka. Mereka adalah VIP mahsyar yang akan masuk ke dalam syurga Firdaus tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kita berdoa dengan Allah setiap masa, setiap jam, setiap hari, bermula daripada malam ni. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita semua di dalam kumpulan yang termulia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekadar itu dulu saja untuk ceramah pada malam ni. Semoga apa yang saya kongsikan pada malam ni dapat dijadikan panduan kepada saya dan kita semua, termasuk mereka yang mengikuti kita di live pada malam ni. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak kami sekali lagi bawa berita gembira kepada semua umat Islam di Malaysia dan seluruh dunia. Kami ada buat pendrive Ustaz Wadi Anwar. Dalam tu ada ceramah, bacaan Quran saya, zikir, ada nasyid dan paling menarik insya-Allah ada
munajat ringkas daripada saya sendiri. Tuan-tuan, perempuan boleh dapatkan pendrive tu di Talkshop Ustaz Wadi Anwar dan di Shopee Ustaz Wadi Anwar. Ada dua jenis pendrive. Yang pertama eksklusif RM100 dan yang kedua yang biasa RM50. Pendrive ni boleh dipasang di TV, radio, dalam kereta. Tuan-tuan, hadiah untuk anak-anak, hadiah untuk isteri, hadiah untuk suami, hadiah perkahwinan. Beli pendrive, ada hampir 150 ceramah saya dalam pendrive tersebut. Tak perlu internet, masuk dalam kereta, nak pergi kerja, balik, pasang bagi anak-anak dengar. Kita pergi dengan anak, balik dengan anak, pergi dengan suami, balik dengan suami. Pasang di kereta, di ruang tamu, di TV, di radio. Boleh dapatkan segera, stok sangat terhad. Tambah ilmu, julang kemuliaan.